Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita bertemu dalam program Kafa di Hijrah. Jadi adik-adik yang berada di depan kaca TV sekarang ni, sihat ke? Dah makan kenyang-kenyang? Kita nak belajar hari ni. Jadi pastikan adik-adik berada dalam keadaan yang baik, bersedia. Jadi insya-Allah Ustazah, perkenalkan nama Ustazah dulu. Nurul Aiman Amanina binti Ahmad Syukri. Nama Ustazah panjang kan? Adik-adik boleh panggil Ustazah Nina sahaja. Baik. Jadi hari ini Ustazah ditugaskan untuk mengajar adik-adik mata pelajaran Sirah tahun 1. Jadi adik-adik tahun 1 khususnya dah bersedia ke nak belajar hari ini? Jadi insya-Allah kita akan belajar tajuk pertama pada hari ini iaitu mengenali sirah. Tapi sebelum Ustazah meneruskan pembelajaran Ustazah pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon doa agar diberi keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Ustazah boleh rasalah semangat daripada adik-adik ni. Okey, baik. Ustazah percaya bukan adik-adik je yang sedang berada di depan kaca televisyen ni. Tu nampak abang, adik. Mak ayah pun ada juga. Masya Allah, bagus. Okey, baik. Jadi, hari ini Ustazah akan mengajar adik-adik tajuk pertama sirah bagi tahun 1 iaitu mengenali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Ustazah sebut perkataan sirah, apa yang terlintas di fikiran adik-adik? Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu kisah perjalanan Nabi Muhammad ni. Jadi sebelum itu Ustazah nak kenalkan adik-adik. Ustazah nak ceritakan apa maksud sirah. Kita bahagikan maksud sirah kepada 2, iaitu dari sudut bahasa dan satu lagi dari sudut istilah. Dari sudut istilah ini pula dia huraian kepada dari sudut bahasa tu. Jadi dari sudut pertama, dari sudut sirah yang pertama, sirah itu berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud sunnah dan jalan. Manakala dari segi istilah pula, sirah itu adalah kisah hidup Nabi. Kisah siapa? Kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dari kelahiran baginda sehingga kepada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik nampak tak gambar rajah yang Ustazah tunjuk dekat sini? Kisah hidup Rasulullah atau kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, yang pertama, setiap manusia ni mulakan kehidupan mereka dengan kelahiran. Kita ni mula-mula sekali kita dilahirkan. Kemudian ada beberapa fasa yang terdapat dalam hidup adik-adik. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia baginda melalui beberapa fasa. Bermula dari kelahiran sehingga ada beberapa fasa, iaitu fasa remaja, fasa dewasa. Sama juga macam Ustazah, macam adik-adik. Jadi
Adik-adik, yang ini adalah kisah hidup Rasulullah. Yang ini yang Ustazah akan ulas kejap lagi. Okey, jadi Ustazah dah tahu. Adik-adik Ustazah ada sediakan satu lagu ringkas saja. Lagu ringkas yang mana adik-adik Ustazah nak kita nyanyi sama-sama. Boleh tak? Agak-agak boleh tak? Okey, baik. InsyaAllah Ustazah nyanyi dulu, kemudian adik-adik ikut. Boleh? Simple sahaja. Okey, baik. Bismillah. Sirah dari sudut bahasa bermaksud sunnah dan jalan. Sirah dari sudut istilah kisah hidup Nabi. Senang tak? InsyaAllah Ustazah pasti adik-adik boleh nyanyi. Kita nak nyanyi sekali lagi? Baik. Okey. Ustazah nyanyi, adik-adik ikut boleh? Okey, baik. Sirah dari sudut bahasa bermaksud sunnah dan jalan. Sirah dari sudut istilah kisah hidup Nabi. Mudah tak? Okey. Ustazah tahu. Ada lagi ni, Ustazah, saya nak menyanyi lagi kalau dalam kelas. Ustazah nak lagi, Ustazah. Ustazah tahu. Jadi, apa kata kalau adik-adik rakam video adik-adik, nyanyian adik-adik tu, rakam, kemudian adik-adik masukkan dalam Facebook. Kenapa nak masukkan dalam Facebook, Ustazah? Mestilah kena masuk, macam mana Ustazah nak tengok? Ustazah nak tengok semangat adik-adik menyanyikan lagu pengertian sirah tadi. Boleh? InsyaAllah Ustazah tunggu siapa Ustazah nak tengok. Siapa ni yang boleh nyanyi dengan penuh semangat. Ajak adik-beradik yang lain, ajak mak ayah. InsyaAllah banyak lagi sebenarnya Ustazah nak kongsi bersama dengan adik-adik selepas ini. Tapi sebelum itu, kita rehat sebentar dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali lagi bersama dengan Ustazah Nina dalam program Kafah di Hijrah. Baik, tadi Ustazah ada pesan, ada bagi satu aktiviti kan pada adik-adik. Buat rakaman nyanyian pengertian sirah yang Ustazah bagi tadi. Dan kemudian kongsikan dalam Facebook. Tapi jangan lupa hashtag Kafah di Hijrah. Dan juga hashtag sirah bersama Ustazah Nina. Okey, boleh? Jadi Ustazah dah buat penerangan tentang maksud sirah dari sudut bahasa dan juga istilah. Kemudian Ustazah nak kongsikan satu dalil daripada kitab suci Al-Quran, iaitu dari surah Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa yang adik-adik faham dari dalil yang Ustazah kongsikan tadi? InsyaAllah Ustazah pasti adik-adik faham yang mana Allah berfirman, kalau kita nak buktikan kita percaya kepada Allah, jadi kita kena ikut segala perintah daripada Allah. Antaranya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena taat kepada baginda, kena ikut apa yang disuruh. Boleh? Jadi ada beberapa sumber sirah yang adik-adik kena cari, kena tahu daripada sumber yang sahih dan tepat. Tak boleh main ambil je, tak boleh. Okey, baik. Ada 3 sumber sirah yang adik-adik perlu tahu. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Baik. Okey, kenal buku apa ni? Kitab apa ni? Ini adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Dalam kitab suci ini ada beberapa peristiwa, ada beberapa yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ini adalah sumber utama apabila adik rasa macam aku nak adalah beberapa perkara yang bermain, yang jadi persoalan. Jadi buka kitab Al-Quran, cari.
Cari kitab Al-Quran ni apa benda yang adik nak tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah hadis. Hadis Nabi. Ustazah ada satu lagi contoh. Hadis Nabi yang sahih. Ini adalah dari perawi-perawi hadis. Siapa perawi hadis? Sayyidatina Aisyah contohnya. Isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah yang mana mereka ini, perawi-perawi ini akan menerima perbuatan, menerima percakapan secara langsung bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Itu adalah sumber sirah yang kedua, iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kitab sirah. Tebalnya ustazah. Inilah kitab sirah yang mana dalam ini terkandung semua perjalanan Nabi Muhammad daripada nasab keturunan sehingga kepada kewafatan, sehingga kepada sahabat-sahabat Nabi. Jadi dalam buku kitab sirah ini, mereka ilmuwan-ilmuwan, mereka tu siapa? Ilmuwan-ilmuwan sirah, mereka bukukan, jadikan dalam satu kitab. Jadi apabila adik-adik rasa macam tak cukup lah ilmu ni, cari buku ni. Ustazah percaya ada lagi dekat kedai-kedai buku. Boleh cari, tak mahal pun. Okey, baik. Jadi ustazah dah sebut 3 sumber sirah yang adik-adik perlu tahu. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis Nabi. Yang ketiga, kitab-kitab sirah. Baik adik-adik, kita dah selesai pengertian. Kita dah selesai dalil. Jadi apa lagi yang adik-adik tahu apabila adik-adik belajar mengenai sirah? Apa? Yang seterusnya adalah perkara yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara-perkara yang berkaitan? Ada 5 perkara yang ustazah akan sebut satu persatu insya-Allah. Baik. Yang pertama adalah kehidupan baginda. Kehidupan baginda. Ni contoh dia. Ustazah tunjuk dekat sini. Ini adalah contoh kehidupan baginda, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini ustazah tunjuk kelahiran Nabi. Mula-mula Nabi dilahirkan, adik-adik akan tahu. Kemudian ada beberapa fasa, contohnya ustazah beri contoh dekat sini sebelum hijrah. Sebelum hijrah, apa berlaku kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah? Jadi yang seterusnya adik-adik akan tahu apa peristiwa yang berlaku selepas hijrah. Apa peristiwa yang berlaku selepas hijrah? Lagi menarik, lagi banyak peristiwa yang menarik yang adik-adik akan tahu. Jadi seterusnya bila selesai semua ni, segala urusan Nabi Muhammad dihantar, diutuskan oleh Allah, maka Nabi Muhammad akan melalui fasa yang terakhir, iaitu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga manusia. Sama juga macam kita, ustazah pun. Ustazah hidup mula-mula sekali dilahirkan. Kemudian ada beberapa fasa, iaitu fasa kanak-kanak. Ustazah pernah kecil. Macam adik-adik, ustazah pernah remaja dan sekarang ustazah dewasa. Cuma belum sampai kematian lagi. Macam mana nak tahu? Kita tak tahu. Adik-adik tahu ke adik-adik nak mati bila? Tak tahu kan? Jadi itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah nasab keturunan dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sirah ini adik-adik akan tahu, akan kenal siapa nasab keturunan daripada nenek moyang sehinggalah kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga adalah sifat fizikal. Sifat fizikal Nabi Muhammad. Adik-adik akan kenal ketinggian Nabi Muhammad, tinggi ke, rendah ke baginda, warna kulit dan seterusnya, rambut kerinting ke, beralun ke. Jadi adik-adik akan kenal Nabi Muhammad. Baik.
ada 2 perkara lagi yang Ustazah akan kongsi sebentar nanti. Jadi Ustazah, saya nak pergi tandas sekejap. Boleh, pergi tandas. Kita akan kembali lagi selepas ini, insya-Allah. Baik, bertemu kembali bersama dengan Ustazah Dina dalam program Kafah di Hijrah. Kalau tadi Ustazah sebut 3 perkara berkaitan yang adik-adik akan belajar dalam mata pelajaran sirah. Ada 2 lagi, betul? Okey, yang keempat Ustazah sambung Yang keempat adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ni datang dari hati. Bila kita mempunyai akhlak yang baik, insya-Allah sesiapa sahaja yang berada di sekeliling kita ni akan layan kita baik-baik, kita pun disenangi oleh orang lain. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi Muhammad ini mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah. Ustazah beri satu contoh. Contoh apa? Nabi Muhammad ini digelar Al-Amin oleh masyarakat Arab. Kenapa? Kerana baginda ini dipercayai, sangat dipercayai oleh masyarakat Arab ketika itu. Sebab itulah baginda digelar Al-Amin, orang yang dipercayai. Boleh? Okey. Last sekali adalah sahabat. Sahabat ni apa? Sahabat ini adalah kawan baik. Adik-adik ada kawan baik? Ustazah pun ada kawan baik. Jadi yang terakhir adalah sahabat. Sahabat ni kawan baik. Kawan baik contohnya bila adik-adik pergi sekolah, pergi sama-sama pegang tangan dengan dia, sama-sama pergi sekolah. Itu kawan baik. Sentiasa ada dengan kita. Ustazah pun ada kawan baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada ramai sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan baginda memperjuangkan agama Islam. Antaranya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Okey. Boleh faham setakat itu? Okey, baik. Seterusnya, Ustazah dah kupas mengenai perkara-perkara yang berkaitan. Kemudian Ustazah masuk kepada kepentingan sirah. Apa kepentingan adik-adik belajar sirah ni? Ustazah, perlu ke saya belajar sirah? Penting ke sirah ni? Pentinglah sayang. Okey, jadi apa kepentingan dia? Yang pertama, mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang kedua, menjadi satu sumber hukum dalam Islam. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad, keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda. Baik, yang keempat, menanamkan kecintaan kepada Nabi dan keluarga baginda. Kita kena tanam rasa cinta tu kepada Nabi Muhammad. Baik, yang kelima adalah kehidupan Nabi Muhammad menjadi panduan kepada umat. Boleh nampak tak dekat situ apa kepentingan yang adik-adik akan perolehi sepanjang pembelajaran sirah. Boleh? Baik, seterusnya dari awal-awal lagi sampailah ke sekarang ni Ustazah sentiasa sebut. Setiap kali Ustazah sebut Nabi Muhammad, Ustazah akan sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ustazah nak bagi tahu. Kenapa Ustazah? Ustazah kan kalau sebut Nabi Muhammad mesti Ustazah sambung sallallahu alaihi wasallam. Kenapa adik-adik? Kita kena selawat kepada Nabi Muhammad. Kena selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang Ustazah nak kongsi. Yang pertama, apabila kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat darjat kita 10 kali ganda tau. Allah angkat darjat kita. Yang kedua, kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bila Ustazah bagi tips, bila adik-adik terlupa, mana pensel contohlah. Mana pensel aku letak tadi? Terus selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah Allah bantu. Cuba sekali, tak percaya, cuba sekali. Bila adik-adik lupa, mana aku letak pensel aku tadi?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah Allah bantu. Itu adalah kelebihan kenapa kita ni dituntut untuk berselawat. Ada banyak lagi sebenarnya tapi Ustazah kongsi 3 je lah. Okey, baik. Jadi Ustazah ada aktiviti menarik yang Ustazah nak kongsi dengan adik-adik. Nampak tak kat sini? Aktiviti seni. Tiba-tiba kita masuk aktiviti seni pula. Okey, baik. Jadi, Ustazah hanya guna satu kertas. Adik-adik guna kertas je. Tak perlu beli plastik board macam Ustazah pun. Beli satu kertas. Gunakan satu kertas. Kemudian, kalau tengok dekat sini, Ustazah guna plastisin. Kalau sini, Ustazah guna plastisin. Ustazah ukir nama siapa ni? Boleh baca tak? Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Muhammad. 4 huruf je. Lakar. Kemudian adik-adik tampal dengan plastisin tu cantik-cantik. Ustazah, saya tak ada lah plastisin kat rumah. Ustazah, lah nak kena belilah. Tak apa. Guna je kertas-kertas warna ke ataupun surat khabar. Adik-adik lakar dulu. Kemudian gunting halus-halus. Tepek. Tampal je. Cantik-cantik. Kemudian ambil gambar bersama dengan hasil yang adik buat ni. Kemudian masukkan dalam Facebook. Jangan lupa hashtag Kafah di Hijrah. Hashtag Sirah bersama Ustazah Nina. Boleh? Ustazah nak tengok siapa yang paling kreatif. Baik, kemudian adik-adik janganlah buang. Dah buat cantik-cantik ni. Tampallah dekat dinding rumah. Bila hari-hari tengok, hari-hari adik tengok, insya-Allah nama Muhammad tu sentiasa ada dengan adik-adik. Jadi apa-apa yang adik-adik nak buat, adik akan berpandukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Setakat itu sahaja pembelajaran kita hari ini sebelum Ustazah tangguh. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di slot yang akan datang. Lebih banyak lagi perkara yang Ustazah nak kupas bersama dengan adik-adik. Boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي